يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا.
Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. daripada sekolah SK Matang Gedung ingin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. daripada sekolah SK Matang Gedung ingin bertanya tentang definisi raja dan kerajaan. Terima kasih anak-anak daripada Sekolah Kebangsaan Matang Gedung serjung ke rumah saya ini untuk berbincang sedikit. Yang pertamanya tadi mengenai raja dan kerajaan. Jadi insyaAllah saya cuba sedaya upaya untuk menerangkan konsep yang apa disebutkan dengan raja dan kerajaan. Jadi sebagaimana kita faham, institusi Raja-Raja Melayu ialah institusi tertua yang sedia wujud dalam sistem sosial dalam negeri-negeri Melayu di Semenanjung ini. Sejak berabad, ia terbabit secara langsung dalam pemerintahan tanah Melayu dan Malaysia. Istilah kerajaan, perkataan kerajaan itu adalah dipercayai berasal daripada perkataan raja. Raja yang membudikan raja dan kerajaan. Bukan kerajaan. Raja dan kerajaan dipercayai berasal daripada raja. Ia membuktikan bahawa raja dan kerajaan mempunyai hubung kait yang rapat hingga digunakan sebagai gelaran ketua negara dan juga ketua negeri bagi 9 negeri yang mengamalkan sistem beraja. Jadi di negara kita Malaysia ini 9 negeri yang mengamalkan sistem beraja. 4 lagi ada apa? Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak ini menggunakan governor. Tak ada ketua menteri. Akan menurut sistem beraja, raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran negeri yang dibantu oleh pembesar yang dilantik khususnya sebelum penjajahan British. British belum penjajahan Inggeris dulu. Apabila Persekutuan Tanah Melayu merdeka, institusi pemerintahan beraja ini diteruskan dengan beberapa pindaan. Ada perubahan disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Ada maknanya bidang-bidang kuasa tertentu yang ada pada sultan dan juga raja di negeri-negeri di Semenanjung ini. Menurut konsep raja berperlembagaan, mereka menerima nasihat daripada menteri dan bertindak menurut nasihat itu. Maknanya raja bukan maknanya sewenang-wenang dia untuk mengadakan urusan pentadbiran, perundangan dan sebagainya. Sebagai contoh, pada peringkat persekutuan yang di Pertuan Agong dalam menjalankan tugas baginda hendaklah bertindak mengikut nasihat kabinet. Menteri-menteri akan berbincang di parlimen. Setelah dapat keputusan, barulah agung ataupun sultan membuat keputusan. Jadi yang di Pertuan Agong mesti dah dilantik, iaitu seorang sultan dipilih daripada raja-raja 9 negeri Melayu. Bersidanglah raja-raja ini untuk melantik seorang yang di Pertuan Agong. Berdasarkan konsep raja berperlembagaan, yang di Pertuan Agong diberi kuasa memerintah persekutuan di mana baginda dikehendaki bertindak atas nasihat kabinet. Yang di Pertuan Agong juga pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan dan mempunyai kuasa mengampunkan dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan di Mahkamah Tentera serta bagi kesalahan dilakukan dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi ini bidang kuasa agung juga.
nak mengampunkan kan, nak mempertimbangkan, nak mengurangkan hukuman penjara dan sebagainya. Kemudian baginda di antara 3 unsur utama Badan Peruntukan Persekutuan, yaitu Parlimen. Sebagai individu utama dalam persekutuan, baginda mempunyai kuasa membuat pelantikan penting, bukan saja menurut perlembagaan, bahkan juga Akta Parlimen. Kemudian perlembagaan peruntukan yang Pertuan Agong dan semua raja-raja serta gubernur agar sentiasa bertemu mewujudkan hubungan kerja yang baik. Ini dapat dilaksanakan dengan penubuhan Majlis Raja-Raja yang mempunyai sekretariat tetap diketuai oleh penyimpan mohor raja-raja. Jadi selalu ingat penyimpan mohor raja-raja dia ni bila nak raya je kan. Nak tengok anak bulan, nak tunggu raya, kita dengarlah penyimpan mohor raja-raja. Kalau tak tu kita tak pernah dengarlah penyimpan mohor raja-raja. Jadi Majlis Raja-Raja juga dibenar membincangkan apa-apa hal berhubungan dengan persekutuan. Beberapa pelantikan perlu dibincang dengan majlis seperti pengurusi Suruhanjaya dan juga mempunyai wakil dalam Majlis Angkatan Tentera. Jadi kuasa ketenteraan ini juga adalah di bawah takluk Sultan dan juga raja-raja. Kemudian institusi raja wujud di negara ini dilindungi perlembagaan melalui perkara 38/4, iaitu tiada pindaan boleh dibuat terhadap peruntukan berhubung Majlis Raja, susunan keutamaan dan hak mereka untuk warisan sebagai raja negeri masing-masing tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Jadi semua ada kuasa mutlak kepada raja-raja negeri-negeri. Jadi tiada undang-undang secara langsung menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan ataupun kebesaran mereka boleh dihembuskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Jadi ini menunjukkan amat sukar memperoleh persetujuan seperti itu dan terlindung menurut perlembagaan. Selain melaksanakan kuasa di peruntukan perlembagaan, iaitu Pertuan Agong juga lambang perpaduan masyarakat Malaysia, pelbagai etnik yang menganggap baginda sebagai pemelihara kepentingan dan harapan rakyat negara ini. Ya, multiracial, kita ada India, ada Cina, ada Melayu, ada Kadazan, Murut dan sebagainya, etnik yang lain. Jadi di bawah perlembagaan yang peruntukan bahawa menjadi tanggungjawab dan amanah yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan istimewa orang-orang Melayu, bumi Sabah dan juga Sarawak serta kepentingan sah kaum-kaum yang lain. Jadi Majlis Raja-Raja juga ada kuasa dalam pindaan terhadap peruntukan berkaitan dengan kewarganegaraan. Tanggungjawab itu amat sukar kerana isu seperti agama dan kedudukan istimewa orang-orang Melayu serta kewarganegaraan sering menjadi polemik. Jika tidak ditangani baik, ia boleh menggugat kestabilan negara. Institusi raja juga dikaitkan persoalan agama kerana mereka ketua agama dan di negeri masing-masing dan bertanggungjawab menjaga Islam serta sebarang pindaan yang ingin dibuat perlu mendapat perkenan raja-raja terlebih dahulu. Jadi rasional peranan raja-raja dalam soal ini ialah perlembagaan hanya menekankan persoalan pentadbiran negara, hal agama membiarkan untuk dikendalikan institusi beraja. Jadi yang di-Pertuan Agong juga lambang keadilan dan kesaksamaan kerana baginda melantik semua hakim Mahkamah Persekutuan serta Mahkamah Tinggi atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Begitu juga perlu dirunding mengenai pelantikan juru audit negara, pengerusi dan Suruhanjaya Pilihan Raya serta Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Jawatan ini penting dalam menjaga hak rakyat dengan sikap berkecuali, iaitu tidak memihak kepada mana-mana walaupun kerajaan sendiri. Akhirnya yang Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja ialah tiang seri amat mustahak di negara ini. Mereka harapan dan lambang perpaduan kerana bukan dipilih secara politik dan terkecuali daripada sebarang politik. Inilah antara sebab membolehkan institusi diraja berpotensi memainkan peranan tanpa mengenakan syarat berbanding partai politik yang setiap keputusannya terikat dengan sentimen dan pertimbang kepartaian. Jadi kita lihat sedikit tentang latar belakang raja dan kerajaan kita di Malaysia ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.